أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. Tafsir Al-Quran Ahmad Sun Haji bin Muhammad, Surah Al-Baqarah ayat 261 hingga 274 berkisar cara-cara penggunaan harta dan hukum-hukumnya. Menginfakkan harta di jalan Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Ayat 261, dimisalkan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah kebajikan seperti sebiji benih yang tumbuh menjadi 7 tangkai, pada tiap-tiap tangkai mengandungi 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Allah Maha luas kurnianya lagi mengetahui. Huraiannya, orang yang membelanjakan hartanya sama ada yang merupakan perkara wajib atau perkara sunat semata-mata kerana mentaati Allah, nescaya akan mendapat pahala yang berganda-ganda dari 10 hingga 700 yang dimisalkan seperti sebiji benih yang tumbuh menjadi 7 tangkai dan berbuah tiap-tiap tangkai sebanyak 100 buah. Ayat ini sebagai galakan dan dorongan supaya orang suka menderma. Janganlah seseorang yang berharta itu sayang dengan hartanya dan loket untuk membelanjakannya ke arah mentaati Allah. Erti firman Allah, Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan ini tidak sebarang orang dan tidak mesti tetap berukuran 100 ganda, bahkan ada yang hanya 10 kali ganda sahaja dan ada pula yang lebih 700 kali ganda. Kerana Allah luas kurnianya lagi mengetahui akan sesiapa yang berhak mendapat kurnianya. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adallahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ayat 262. Orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah, kemudian mereka itu tidak mengiringinya dengan bangkitan dan tidak pula menyakitkan hati bagi mereka itu pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Tiadalah mereka itu takut dan tidak pula berduka cita. Maksudnya, jika seseorang itu hendak berderma, bersedekah atau membelanjakan hartanya untuk suatu kebajikan, janganlah kemudian membangkit, mengumpat atau menyakiti hati dan perasaan orang yang diberi atau dibantunya itu, sama ada dengan kata-kata maupun tingkah laku, sekalipun umpamanya dengan bermasam muka. Adapun orang yang membelanjakan hartanya tidak diikuti atau tidak diiringi dengan bangkitan dan tidak menyakitkan hati orang, nescaya Allah menyediakan baginya pahala di akhirat, tiada berasa takut pada hari kiamat kelak, dan tiada berduka cita dengan apa yang ditinggalkan di dunia. Qawlan ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adhan wallahu ghaniyyun halim. Ayat 263, perkataan yang lebih baik dan pengampunan memaafkan kesalahan lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan perbuatan yang menyakiti hati. Allah Maha Kaya lagi penyantun. Huraiannya, lafaz qaulun ma'ruf, perkataan yang baik dalam ayat ini adalah merupakan jawapan-jawapan atau layanan-layanan yang baik kepada peminta-peminta atau pemohon-pemohon dari golongan orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhajat. Lafaz maghfirah dan pengampunan ialah yang merupakan kemaafan terhadap tingkah laku peminta-peminta yang datang bertalu-talu. Maka perkataan yang baik dan pengampunan yang terbit dari seseorang itu merupakan perkara yang baik bagi seseorang mukmin. Lanjutan ayat tersebut, khairum min sadaqatin yatba'uha adhan, lebih baik daripada berbuat sedekah yang diingin dengan perbuatan yang menyakiti hati.
Misalnya, sesudah bersedekah kepada orang lain, lalu dibangkit, diumpat atau diburuk-burukkannya pula orang itu, sehingga berasa tidak senang hati. Pada akhir ayat disebut, Wallahu ghaniyun halim. Dan Allah maha kaya lagi penyantun. Yang ini Allah sekali-kali tidak berhajat kepada apa-apa pemberian, bahkan penyantun, iaitu tidak menyegerakan seksanya terhadap si pengumpat dan orang yang menyakiti dengan pemberiannya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa asabah wabilun fatarakahu صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Ayat 264. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan sedekah kamu itu dengan bangkitan dan kelakuan yang menyakiti seperti orang membelanjakan hartanya kerana riak menunjuk-nunjuk kepada manusia dan tidak percaya kepada Allah dan hari kemudian. Maka umpama orang itu seperti batu yang lincin bertanah di atasnya. Apabila batu itu ditimpa hujan lebat, tinggallah ia menjadi lincin, tidak ada apa-apa. Mereka itu tiada mendapat pahala dari usaha yang mereka kerjakan itu. Allah tiada menunjuki kaum kafir. Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman sesudah dia menerangkan betapa besarnya pahala orang yang membelanjakan hartanya pada jalannya sebagai pahala yang telah dijelaskan pada ayat terdahulu. Maka janganlah hendak pahala-pahala itu dihilangkan sehingga menjadi kerugian besar baginya, dengan firman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan sedekahmu itu dengan bangkitan dan kelakuan yang menyakiti. Ada 3 pendapat para ulama mengenai masalah dalam ayat ini. Pertama, jika orang membelanjakan hartanya itu membangkit-bangkit, tidaklah ia mendapat pahala, bahkan mendapat dosa disebabkan kebangkitannya terhadap orang yang berinya. Kedua, jika bangkitan itu dilakukan, akan hilanglah pahala, tiadalah yang mendapat pahala dan tiada berdosa. Ketiga, jika dilakukan bangkitan itu, dia tetap mendapat pahala sedekahnya, tetapi luput tentang lipat ganda pahalanya dan bertanggung dosa di atasnya kerana membangkit atau mengumpat. Kau pendapat yang akhir inilah yang masyhur. Allah menjelaskan perkataannya dengan firman-Nya yang artinya, seperti orang yang membelanjakan hartanya kerana riak menunjuk kepada manusia. Yakni riak itu membatalkan apa yang telah dibelanjakan. Misal riak itu adalah seperti bermuka-muka kepada orang bahawa ia telah membelanjakan hartanya supaya dipuji atau dikatakan orang bahawa dia seorang yang dermawan. Dengan yang demikian itu batallah sedekahnya. Itu firman Allah selanjutnya. Dan dia tidak percaya kepada Allah dan hari kemudian. Yakni orang itu seperti orang munafik, bukan orang mukmin. Ia membelanjakan hartanya dengan menunjuk dan bermuka-muka untuk mengharapkan pujian orang. Sedang orang mukmin bila membelanjakan hartanya, ia percaya bahawa Allah itu berkuasa memberi balasan kepadanya. Kemudian Allah memisahkan dengan firman-Nya yang artinya, maka umpama orang itu seperti batu yang lincin bertanah di atasnya. Apabila batu itu ditimpa hujan lebat, tinggallah ia menjadi lincin, tidak ada apa-apa. Tiadalah mereka itu mendapat pahala dari usaha yang mereka kerjakan itu. Itulah satu misalan yang dikasihkan oleh Allah kepada golongan orang munafik, orang yang menunjuk, orang yang mengumpat dengan sedekahnya, dan orang yang menyakiti dengan pemberiannya, bahawa mereka itu telah membuat derma atau amal pada zahirnya sahaja, sebagai tanah yang melekat di atas batu yang lincin, sedang pada batin yang tidak menghasilkan pahala yang akan diterimanya di akhirat kelak. Tersebab oleh pekerti-pekerti buruk yang disebut tadi, samalah halnya dengan batu yang ditimpa hujan lebat yang akan lincin, tidak apa-apa tinggal lagi di atasnya. Pada akhir ayat Allah berfirman yang artinya, Allah tidak menunjuki kaum kafir, yakni sifat riak membangkit-bangkit dan menyakiti dalam menjaga harta itu adalah menjadi keistimewaan orang yang kufur, hendaklah dijauhi oleh orang-orang mukmin. Adalah diriwayatkan oleh Bakhawi menurut si sanadnya yang berpangkat dari Mahmud bin Labid bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, innama akhwafu ma akhafu alaikumus sirkal asghar. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar. Qala riya'u yuqalu lahum yawma tujazal ibadu bi'a'malihim.
izhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajidu indahum jaza. Hanya sahaja perkara yang sangat-sangat yang ku takuti atas kamu ialah syirik kecil. Orang pun bertanya, ya Rasulullah, apakah syirik kecil itu? Jawab baginda, riak. Dikatakan kepada orang-orang yang berbuat riak nanti pada hari pembalasan kepada hamba-hamba Allah atas amalannya, pergilah kamu kepada orang-orang yang kamu tunjuk-tunjukkan amalan kamu kepadanya sebab kamu di dunia. Maka lihatlah adakah akan kamu dapati balasannya dari mereka? Tentu tidak. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita dengar mendapat taufik dan hidayah daripada Allah untuk kita amal dan kita sampaikan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.